Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan bagi subjek kajian ilmu tarekat, yang mana tajuk tugasan kami ialah Tarikat Mufradiyah. Memperkenalkan pembentang iaitu saya sendiri, Nofarina binti Ali, nombor matrik 049997. Yang kedua itu sahabat saya Hilimah Husna binti Muhammad Ramzan, nombor matrik 050502. Pendahuluan. Tarikat berasal daripada perkataan Arab iaitu tariqah ataupun tarik. Penggunaan istilah tarikat dalam Al-Quran dapat difahami dengan makna jalan dan kedudukan. Misalnya dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Jin ayat ke-16 yang bermaksud, dan sekiranya mereka itu tetap istiqamah di atas dalam agama Allah, yakni tarikah, maka pasti kami akan mencurahkan kepada mereka air yang mencurah-curah, yakni rahmat yang luas. Tarikat yang mutabar dalam disiplin keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai prinsip yang perlu dipatuhi agar tidak berlaku penyelewengan dan penyimpangan daripada landasan tarikat yang benar. Tarikat Mufradiyah merupakan salah satu tarikat yang telah difatwakan sesat dalam ajaran Islam. Tarikat Mufradiyah telah diasaskan oleh Syekh Muhammad Mahmud bin Yahya, yang mana perkataan Mufradiyah diambil daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sabaqa al-mufardidun. Syekh Mahmud mengertikan perkataan mufardiyah iaitu terkehadapanlah, yakni menang dalam perlombaan orang yang menyebut Allah sebanyak mungkin. Maksud al-mufaridun ialah mereka yang tinggal bersendirian untuk menjauhkan diri daripada manusia, kerana perkataan farada yang bererti menjauhkan diri dan seolah-olah mengasingkan dirinya untuk beribadat kepada Allah. Artinya, golongan ini mengejar membuat ibadat untuk meningkatkan diri ke darjat yang lebih tinggi. Pengasas tarikat Mufradiyah, Syekh Muhammad Mahmud bin Yahya lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 April 1909 dari pasangan Yahya dan Rahman. Beliau menerima pendidikan awal di singkatannya HIS dan Mulu di Medan. Pada tahun 1927 hingga 1930, beliau masuk ke Lembaga Pendidikan Jamiatul Mahmudiyah di Tanjung Pura. Selepas itu, kurang daripada 21 tahun setelah belajar di Mekah dan Madinah, beliau pulang ke Tanjung Pura lalu memimpin komuniti Tarikat Mufradiyah. Beliau juga pernah tinggal di Sukabumi selama 4 bulan dalam rangka perkembangan tarikat itu. Seterusnya pulang kembali ke Langkat untuk meneruskan kembali perkembangan Tarikat Mufradiyah. Syekh Muhammad Mahmud telah wafat pada 22 Jun 1978 tahun. Latar belakang Tarikat Mufradiyah. Tarikat ini muncul pada tahun 1955, namun ada sumber lain yang mengatakan bahawa tarikat ini muncul pada tahun 1954, iaitu selepas Syekh Mahmud itu mendapat ilham tentang lafaz zikir tarikat di Baitullah Mekah. Tujuan Syekh Mahmud mengembang zikir Mufradiyah adalah untuk menyerahkan Islam, menarik umat taat dan menghampirkan diri kepada Allah serta mempersatukan mereka dalam komuniti zikir. Tarikat ini merupakan tarikat ghairu mutabarah kerana ajaran dan amalannya ditentukan oleh pengasas itu sendiri, tidak mempunyai ijazah guru tarikat yang mempunyai silsilah yang bersambung kepada Nabi. Malahan, ia dianggap bercampur aduk dengan mistik. Dari segi amalan pula, ia diperoleh melalui ilham dengan menyebut lafaz Allah. Sebab tu Syekh Mahmud bermunajat di Baitullah. Tarikat ini mula bertapak di Malaysia pada akhir tahun 60-an selepas Syekh Mahmud tu melawat Malaysia dan Singapura, iaitu dia masuk melalui Malaysia melalui Johor. Fatwa-fatwa berkaitan dengan Tarikat Mufradiyah. Yang pertama, Majlis Raja-Raja Melayu dalam mesyuarat ke-117 pada 21 Februari 1980 mempersetujui pendapat jawatan kuasa fatwa kebangsaan untuk memutuskan bahawa tarikat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Malahan, orang-orang yang terlibat dalam tarikat ini hendaklah bertaubat. Yang kedua ialah ingat main pentadbiran perundangan Islam pada tahun 1989, Mufti bagi negeri Selangor selepas berunding dengan jawatan kuasa perunding hukum syarak menyatakan ajaran Syekh Mahmud, yakni tarikat Mufradiyah ini didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Hasil temu dua responden, iaitu responden yang pertama ialah Ustaz Muhammad Zarin Bersaleh. Beliau merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falaya
yang mengajar subjek usuluddin bagi pelajar-pelajar STPM. Antara pendapat beliau iaitu bagi soalan satu iaitu apakah pandangan tentang tarikat dalam ilmu tasawuf, Ustaz Zahrin menyatakan bahawa tarikat dalam ilmu tasawuf berasal daripada perkataan tarif iaitu jalan macam mana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarikat ini juga digunakan oleh ahli-ahli yang mengikuti jalan kesufian itu dengan melalui zikir-zikir, istighfar, selawat yang mereka gunakan atau pilih untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam sejarah tarikat yang ada di dunia pada hari ini, ada yang menggunakan tarif, yakni jalan dengan zikir-zikir tertentu dalam kalangan mereka. Ada yang menggunakan zikir La ilaha illallah dan ada juga yang menggunakan zikir Allah, Allahu Allah. Begitu dengan selawat dengan bilangan tertentu, misalnya 10,000, 20,000 dan sebagainya. Maka tarik ini ataupun tarikat merupakan satu jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut tarikat dalam tasawuf masing-masing. Bagi soalan yang kedua, adakah beliau ada mengamalkan sesuatu tarikat? Jika ada, apakah amalan tarikat tersebut? Ustaz Muhammad Zahrin menyatakan bahawa beliau ada menerima beberapa tarikat, antaranya tarikat Naqsyabandiyah dengan beberapa zikirnya. Begitu juga dia juga ada menerima tarikat Qadiriyah dengan beberapa zikir yang telah diberikan oleh guru yang mursyid. Jadi, amalan tarikat yang diterima antaranya itu zikir La ilaha illallah, zikir Allah, 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 Allah dan beberapa ayat Al-Quran untuk diamalkan dan dijadikan wirid atau zikir ataupun zikir sama ada pada waktu pagi ataupun malam. Bagi soalan yang ketiga, bagaimanakah ingin mengetahui bahawa sesuatu tarikat itu tidak menyimpan daripada ajaran Islam? Beliau menyatakan, sebelum kita ingin mengerti sesuatu tarikat, seseorang itu mestilah mempelajari tentang faktor-faktor tarikat yang menyimpan daripada ajaran Islam dan jenis-jenis tarikat yang menyimpan daripada ajaran Islam. Banyak buku, majalah dan adanya garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM berkaitan dengan tarikat yang menyimpan daripada ajaran Islam. Oleh itu, bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam sesuatu tarikat, mereka perlu membaca, hadam serta mengetahui terlebih dahulu apakah jenis-jenis tarikat yang menyimpan serta bertentangan daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembatangan saya kepada sahabat saya iaitu Hidimah Husna. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidimah Husna binti Muhammad Ramzam 050502. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan rakan saya iaitu tentang ajaran penyelewengan dalam tarikat Mufaridiyah. Okay, saya rujuk buku Ajaran Sesat di Malaysia yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Engku Ahmad Zakir bin Engku Alwi yang merupakan salah seorang pensyarah di UNIZA. Dalam buku beliau ada dinyatakan pada muka surat 167 antara isi ajaran tarikat Mufaridiyah termasuklah yang pertama, Syekh Ma'mun mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi iaitu bagi orang Islam, sebagai Nabi Isa iaitu bagi orang Kristian, sebagai bapa segala manusia bagi orang yang tiada agama. Seterusnya yang kedua, Syekh Ma'mun mendakwa dirinya mempunyai mukjizat. Yang ketiga, adanya martabat-martabat dari pertama sehinggalah kelima. Seterusnya, yang keempat, selepas bersembahyang, tiada apa-apa wirid yang dilakukan. Yang kelima, antara tanda-tanda penerimaan zikir, umpamanya seperti nampak cahaya di tengkuk, rasa panas atau sejuk, gementar atau lain-lain. Yang keenam, segala doa dan istighfar kepada Allah mesti melalui malaikat, iaitu malaikat bernama Karanas atau Kuranas atau Karakas. Yang ketujuh, Syekh Ma'mun tidak pernah menunaikan sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah kerana dia belum bersembahyang di Masjidil Haram. Dan yang terakhir, yang ke-8, saya rujuk dalam satu penulisan yang dijalankan oleh Hasbullah pada tahun 2005. Antara isi ajaran dalam tarikat Mufaridiyah adalah melarang golongan ini terlibat dalam politik, sebaliknya hanya fokus
semata-mata amalan dan juga zikir. Okey, sambung. Hasil temu bual responden. Responden berikut merupakan responden yang ketiga, di mana beliau seorang pembantu taska yang menetap di Shah Alam Selangor dan berumur 25 tahun dan belum berkahwin. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Integrasi Safinatul Najah pada tingkatan 5. Seterusnya menyambung pengajian tinggi di College Universiti Islam Melaka, QUIM, dalam Diploma Pengurusan Perhotelan. Nama beliau adalah Nur Syamimi binti Suhaimi. Okey, antara soalan-soalan yang diajukan, soalan yang pertama, apakah pandangan dan kefahaman tentang tarikat dalam ilmu tasawuf? Pada pandangan beliau, tarikat adalah asas membentukkan manusia ke arah lebih sempurna dalam mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya itu adalah peralihan satu tahap ke tahap manusia. Okey. Dan soalan yang kedua, apakah setiap Muslim itu harus melalui dan mempunyai tarikat? Pada soalan yang kedua, Cik Syamimi beliau menyatakan setiap Muslim itu harus melalui dan mempunyai tarikat. Pada soalan yang ketiga, bagaimana hendak tahu bahawa tarikat itu tidak menyimpang dari ajaran Islam? Jadi Cik Syamimi menjelaskan tarikat itu tidak menyimpang sekiranya bacaan zikirnya adalah betul dan setiap perkara perlu bertanya kepada yang keahlian, dan seterusnya perlu lebih mengkaji. Soalan yang keempat, adakah Cik Syamimi ni ada mengikuti mana-mana tarikat? Dan Cik Syamimi menyatakan beliau tidak mengikuti dan melalui mana-mana tarikat. Okay. Pada sesi temu bual yang seterusnya, saya telah menemu bual bapa saya, iaitu Encik Muhammad Ramzan bin Embong, merupakan seorang operator pengeluaran di sebuah kilang perindustrian automobil yang terletak di Shah Alam. Beliau berumur 52 tahun dan telah pun berkahwin. Beliau telah mendapat pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Vocasional Kuala Terengganu. Antara soalan yang ditanya, soalan yang pertama, apakah pandangan dan kefahaman tentang tarikat dalam ilmu tasawuf? Pada pandangan Encik Muhammad Ramzan, tarikat dalam ilmu tasawuf amat penting dalam kehidupan setiap individu yang beragama Islam. Soalan yang kedua, apakah setiap Muslim itu harus melalui dan mempunyai tarikat? Encik Muhammad Ramzan ada menyatakan harus setiap Muslim perlu mengambil tahu, memahami dan mempunyai tarikat dalam hidup. Soalan yang ketiga, bagaimana hendak tahu bahawa tarikat itu tidak menyimpang dari ajaran Islam? Encik Muhammad Ramzan ada menjelaskan tarikat itu dapat dilihat sebagai ajaran Islam sekiranya tarikat tersebut mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Soalan yang keempat, adakah Encik Muhammad Ramzan ada mengikuti mana-mana tarikat? Encik Muhammad Ramzan dengan rendah hati beliau mengatakan bahawa beliau tidak mengikuti mana-mana tarikat. Rumusan bagi temu bual responden, keempat-empat responden. Rumusan bagi hasil dapatan daripada temu bual menunjukkan bahawa responden pertama dan kedua dapat memahami tarikat dalam ilmu tasawuf dengan jelas, dan responden ketiga dan keempat pula kurang memahami tarikat dalam ilmu tasawuf. Mereka mempunyai pendapat masing-masing berkaitan dengan isu ini. Misalnya bagi responden satu, iaitu Ustaz Zahrin, beliau menyatakan tarikat ini ialah jalan bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi responden kedua, Ustaz Ibrahim, beliau menyatakan bahawa tasawuf ialah cara untuk memperbetulkan diri dan mendekatkan diri untuk sampai kepada hakikat Allah. Manakala tarikat pula mengikut sesuatu tarikat berdasarkan ajaran guru yang mursyid dalam tarikat yang dipilih, asalkan amalan ataupun ajaran dalam tarikat tersebut tidak bercanggah dengan sunnah dan syariah. Okay, seterusnya hasil dapatan daripada temu bual daripada responden ketiga dan keempat menunjukkan responden masih terdapat kekeliruan dalam memberi pandangan dan juga matlamat tarikat sebenar. Cik Syamimi ada menyatakan menurut kefahaman beliau, tarikat merupakan asas pembentukan manusia. Berbeza dengan kefahaman yang dijelaskan oleh Encik Muhammad Ramzan, iaitu tarikat dalam ilmu tasawuf amat penting dalam kehidupan setiap individu yang beragama Islam, dan tujuan bertarikat adalah untuk menjadikan seseorang itu mempunyai pegangan dan matlamat dalam hidup berpandukan Islam. Jadi dapatlah kita lihat perbezaan empat responden yang memberi pandangan
berkaitan dengan tarikat dalam ilmu tasawuf. Jadi sebagai kesimpulan, keseluruhan yang didapati ini menunjukkan bahawasanya tarikat Mufaridiyah tidak boleh diamalkan di Malaysia mengikut fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh negeri-negeri kerana dasar ajaran tarikatnya bercanggah dengan ajaran Islam dan sesungguhnya ia bukan tarikat yang muktabarah seperti tarikat yang dari Timur Tengah. Sebagai umat Islam, jangan kita jadi seperti sebahagian yang melibatkan diri dengan ilmu tasawuf dan tarikat tetapi menyeleweng sehingga tidak lagi solat fardu kononnya kerana sudah mencapai makam hakikat, meninggalkan solat berjemaah, diri guru diibaratkan seperti Rasulullah SAW dan lain-lain. Bagi umat Islam yang baru ingin mengikuti tarikat, carilah guru yang memiliki ilmu dan silsilah yang betul. Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, muktabar dan menepati ciri-ciri syekh dalam ilmu tasawuf. Jadi itu saja daripada kami berdua. Rakan saya Nur Farina binti Ali, saya Hilmi Musna binti Muhammad Amzam. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.